Sebab ni kena ni kena kena Okey, ini kena sensor lah tiba-tiba. Tak ada dah. Ya, yang ni daripada tim sales ni kan, ingat tak project? Jangan sebut nama. Oh, ya ke? Jangan sebut nama tu. Sembang bos. Sembang. Banyak sembang. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Aimi yang diterbangkan. Diterbangkan drive datang sini. Okey, drive kali ni drive datang sini daripada Kota Baru dan Encik Takim juga dah memang sini kan, kalau ikut asal sana kira macam drive jugalah ke sini. So terima kasih sebab sudi untuk luangkan masa bersama kami di studio untuk sembang bos-bos. So boleh say hi to camera. Hai. Okey, secara santainya kita akan bercerita berkenaan dengan orang kata apa, personal background. Kita nak tahu juga Cik Aimi dan juga Cik Takim sebagai apa dan sebagainya kan. Jadi apa kata kita mulakan perbincangan kita ataupun kita punya sembang-sembang ni dengan latar belakang. Kita mulakan dengan Cik Takim tu Okey. Bagi bulu tu. Kan? Semua terjebak kan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mustaqim. Saya berasal dekat Kota Baru, Kelantan. Saya nombor 3 daripada 4 beradik. Saya anak ketiga. So saya start hijrah dekat Selangor ni pada tahun 2016 lebih kurang. So saya datang sini. Sebelum tu saya kat kampung. Okay, saya cerita pasal first saya datang sini kan dulu. Dulu kat kampung saya kerja hospital kejap. Dan lepas tu saya berhenti kerja hospital. Lepas tu saya jual burger. Okay, saya jual burger. Burger yang dekat stall macam tu ke? Ramli? Tak. Bukan Ramli. Dia ada sendirilah. Sendiri lah. Cuma tak nak bagi tahu lah. Itu rahsia kan. Itu resepi saya. Tak orang tahu. Benda ni tak boleh share. Dah share dah masuk kelas saya. Adalah. Semua kena berniaga sekarang ni. Saya berniaga kat kampung mostly tahun 2015. So kat situ saya belajar tentang perniagaan. Saya belajar macam mana nak berniaga, macam mana nak buat costing apa semua. Dan lepas tu saya pun stop jual burger. Saya pun nak cari sesuatu yang baru. Saya minat benda yang mencabar kan. Lepas tu saya jumpa kenalan saya Encik Taha. Encik Taha partner of Boss 7. So saya naik KL. Waktu tu Boss 7 masih tak ada kilau apa semua lagi kan. So saya jump dekat Boss 7. First Boss 7 tu saya bukan berada dalam bidang sale, tapi saya berada dekat production. Di situlah saya seorang pengecat, saya lah yang handle machine, saya yang installer. Okay, waktu tu semua kita campur semualah. Maknanya waktu tu kilang masih belum besar. Dan dari hari ke hari tambah tim. So saya naik kat site supervisor. Before saya berada dekat head sekarang ni. Saya pergi project manager kejap. Lepas tu saya dah tahu selok-belok macam mana progress sales ni, apa yang sales boleh buat, dan production macam mana. Waktu tu juga saya berkeinginan. Salah satu saya fikir sebelum ni saya nak jadi seorang yang hebat. Lepas tu saya nak bantu family saya. Salah satu kan dulu kita ni biasalah anak lelaki kan. Banyak yang gedeng yang tak apa ni? Apa gedung? Yang apa cakap? Cik Takim ada 4 orang adik-beradik kan? Sorry kita balik ni. So Cik Takim anak yang ketiga. Berapa orang lelaki dan berapa orang perempuan? Semua lelaki. Oh, semua lelaki. Okey. Ni yang paling manja ke macam mana? Biasanya anak nombor 3 paling manja kan? Ada. Yang ketiga ni yang paling buas. Oh ya. Yang paling nakal. Okey. So saya fikir balik, dulu masa kita budak, kita tak fikir tentang orang tua kita kan. Aku just enjoy. So bila dah sampai satu masa, saya fikir apa yang aku boleh bantu orang tua aku apa yang saya boleh bantu family saya. Sebab diorang dah banyakkan korbankan masa, duit untuk saya kan. Betul. So saya fikir balik, saya kena berubah.
Bila saya masuk kat 1-7, saya fikir datang aku nak ubah hidup. Datang sini berbekalkan duit daripada mak saya sedikit. Lepas tu dari arwah nenek. Arwah nenek ni biasalah dia bagi duit, dia tak akan bagi tahu orang. Dia bagi sikit dia. Biasanya kalau nenek-nenek ni bagi cucu, dia akan bagi yang banyak. Dia macam dia tak bagi macam kalau macam mak dengan anak, mesti mak dia macam kenapa bagi kat anak kita banyak-banyak pula. Dia bagi sorok-sorok. Saya tak bagi tahu berapa lah. Dia bagi sorok-sorok. Jangan bagi tahu siapa. Cakap ambil duit ni pergi KL. Belajar kerja tu. Lepas tu saya datang KL dengan satu nekat dekat saya, satu matlamat. Saya takkan mengaku kalah. Saya takkan downkan diri saya. Saya takkan give up selagi saya tak capai sesuatu, selagi saya tak boleh bantu saya punya family. Yes. Sebab saya datang dengan satu matlamat, saya nak ubah hidup. So besar tu banyak matlamat tu kan. So perjalanan, maksudnya perjalanan daripada childhood, daripada Kota Baru ke sini memang untuk cari kerja dan nak kata capai matlamat, ubah hidup dan sara juga family. Dan macam mana dengan Cik Aimee pula? Saya Bukan hidup dulu. Cik Aimee pula macam Cik Takim tadi anak yang nombor 3. So Cik Aimee macam mana? Saya berbeza. Saya berbeza. Memanglah beza perempuan Beza kan, lelaki. kan? Saya berbeza. Saya takut Cik Aimee ni lelaki sebenarnya. Lah saya perempuan tau. Okay. Basically saya adalah anak sulung. Dibesarkan oleh apa kata mak saya. Sebab saya sebenarnya pada asalnya mak saya ni single parent. Okay, lepas tu pada tahun 2000 barulah mak saya orang kata macam kahwin lagi satu. Okay, dan kita ada 2 orang adik-beradik. Okay, lepas tu belah ayah saya pula saya adalah 4 orang lagi adik-beradik. So basically saya adalah anak tunggal lah dari segi macam parent saya yang kandung lah. Okay, so daripada situ itulah yang develop diri saya yang saya sekarang. Jadi I can say that I am quite strong independent woman, walaupun dia macam masuk bakul sendiri kan. Tapi tak apalah. Sekarang kita dah tak masuk bakul, kita masuk lift, kita tekan tingkat paling tinggi. Kan? Okay, sebab apa sebenarnya saya nak pergi kepada that kind of orang kata word ataupun sentence. Sebab bila sebagai perempuan, dia untuk menghadapi hidup ni dengan perempuan kan, dia tak senang. Sebab perempuan tu complicated. Yes, no. Tadi kata yes, tak, salah. Okay. So, perempuan memang complicated kan. Saya dengar tahu hari tu dekat TikTok, lelaki pun complicated tau. Laki mana tu? Bagi senang je, nak makan mana teh tarik. Okay, ngam. Yelah. Laki senang je cakap nak makan tu je. Dia takkan makan dia lain ni. Tak. Okay. Saja kan nak undi saya kan. Taci lah macam ni. Okay, teruskan. Okay, so saya macam mana kita nak cakap sebab seorang perempuan tu kita dah dimomokkan bahawa sebenarnya perempuan tu lemah, lepas tu perempuan ni fragile. So dekat situ saya nak buktikan bahawa perempuan tu tak macam tu. Sometimes you will see that people yang dia macam lemah tapi sebenarnya she is strong inside. So anyhow mana-mana perempuan pun sebenarnya sama. Walaupun contoh Cik Afiq ada wife. So wife Cik Afiq memang as a wife you rasa dia tu macam lemah and what not, tapi sebenarnya tak. Okay, so jangan buat perempuan marah Okay, so saya amaran tu kena letak caution warna merah. Okay, so untuk Cik Afiq, mungkin Cik Afiq tak kenal lagi saya. Semua orang tak kenal lagi. Tak kenal lagi. Yes. Okay. So saya basically position saya dekat Boss 7 ni adalah branch manager dekat Kota Baru, dan saya membawa gelaran Gadis CLC. Okay, Gadis CLC. Okay. Cik Takim ada? Tak ada. Okay, so apa macam teruna CLC? Siapa? Cik Takim. Cik Takim idaman dekat sini. Okay. So dekat situ pada masa inilah. Jadi saya sebenarnya nak terapkan because I am the only girl. Okay, sebab saya belum kahwin. Okay, jadi saya the only perempuan yang membawa sales sebagai apa orang kata
sales CLC. Sebab itulah saya ketengahkan nama Gadis CLC because that is part of my branding. Okay. Berbalik kepada my background, okay, saya graduated daripada UIAM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ataupun IIUM. Okay. Dengan degree Bachelor of Quantity Surveying. So 6 QS, tahun. Yes, QS. So 6 tahun saya berada dalam construction industry di Johor Bahru, bekerja sebagai consultant firm, consultant people in consultant firm. Okay. Cumanya sebab kita ni orang kata career path kita masa tu kita masih lagi junior, because kalau QS ni dia tak boleh nak pergi kepada terus senior. You need to work as a fresh graduate, lepas tu junior and then baru senior lah. Kira belajar daripada bawah untuk yes, tahu semua everything step-step dia. Yes, betul. Okay, saya belajar daripada bawah. Saya minum minum sila. Minum Starbucks, saya minum seorang. Nanti tolong order tiba. Tak kena kan? Cik Afiq. Jemput minum. Kita orang yang cakap banyak tau. Saya pun cakap juga soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kenyang dah. Kenyang dah. Okay, teruskan. Okay, alright. So daripada situ saya masih lagi belajar daripada bawah. Maksudnya kita starting daripada zero. Lepas tu kita belajar pada masa yang sama. Bila kita menghadapi isu-isu macam seniority ataupun orang kata macam cara kita nak berurusan dengan leader, dia dekat situlah saya belajar. Sebab saya bermula daripada staff. So dekat situ kita tahu okay macam ni, leader macam ni. Saya ada masa tu satu senior Melayu, satu senior yang Chinese dan bos saya Chinese. Okay, so dia method yang dia ajar berbeza tau. That is my experience lah before. So daripada situlah saya mengambil ilmu tersebut. Lepas tu saya applykan. Samalah bila saya masuk dekat Boss Heaven. Okay, jadi maksudnya you guys inilah both of you dua-dua berada pada tahap orang kata apa macam okay, ni sebagai branch manager. Maksudnya akan ada orang yang bawah. Macam Cik Takim pula sebagai head of department bahagian sales, di mana akan menggerakkan kumpulan juga. Jadi macam mana anda kata macam kita ada satu vision. Kadang-kadang ni kalau macam event kita nak ada bawah kita ada 3 orang, bukan ketiga-tiga faham vision tu. Jadi macam mana bagi Cik Takim nak bagi diorang faham sebenarnya apa yang kita nak bawa tu? Okay, about vision sebenarnya pentingnya head ni faham direction syarikat. Bila head faham direction syarikat, baru kita boleh explain kat kita punya team. Yang tu salah satu penting. Macam vision mission Boss Heaven adalah nak jadi market leader dekat Malaysia ataupun international. So yang tu kita nak fahamkan. So apa yang Boss Heaven bawa? Boss Heaven bawa vision Boss Heaven nak melahirkan tenaga produktif, tenaga mahir, pengurusan yang baik. Ini mission vision Boss Heaven. So apa yang kita terapkan kat kita punya team, bila bercakap mengenai market leader, market leader. So macam mana kita nak jadi nak buat benda tu jadi one of part dekat Malaysia in construction punya material jadi bahan utama. So salah satu nak kena wujudkan kepada semua orang kat sekeliling tahu tentang material CLC. So saya kena explain kat saya punya team dengan satu persatu tentang market leader ni. Yes, salah satu kena buat branding. You all kena buat branding bagi orang tahu apa itu CLC, kat mana kegunaannya, baru orang faham dan baru bawa vision yang betul. Kalau tak just sekadar pergi menjual tapi you tak tahu vision ni apa kat mana. Lepas tu salah satu vision company dan mission company dalam diri. Dalam diri pun kena ada. Betul. Apa aku nak buat ini? Apa yang aku buat ni, apa yang aku dapat? Betul. So kita nak pasang satu matlamat, vision ataupun target dalam diri kita 10 tahun lagi. You nak jadi apa? Kan? You jadi seorang usahawan ataupun you nak jadi one of part business dekat Boss Heaven. You kena ada matlamat. And benda tu adalah progress. Kita kena trust about the process. Betul. Take time. Dia takkan ambil masa yang singkat. Dia ambil masa yang
agak lama sedikit. Maybe setahun, maybe 2 tahun, maybe 3 tahun ataupun 5 tahun. Tapi untuk matangkan seseorang tu dalam dunia bisnes, you must take time 5 years. Biasanya 5 tahun dia akan tahu selok-belok. Sebab saya sendiri pun dekat bos saya bang, untuk saya capai tahap ni, saya kena betul-betul study market. Market dekat Malaysia macam mana, Malaysia ni brandingkan market macam mana, dengan trend macam mana. So kita study kan, kat mana kita punya klien, siapa klien kita. Kita nak buat bisnes ataupun nak menjual sesuatu benda, kita kena tahu siapa pelanggan kita. Betul. Bagi saya, konsep saya nak jual barang ni adalah kita selesaikan masalah orang lain. Sebabnya orang, duit ni nombor 2 sebenarnya bagi saya lah. Duit nombor 2, tapi selesaikan masalah tu jadi nombor 1. Yelah, sebab kalau orang ada masalah kan, orang ada masalah, dia macam this is the solution. Yes. Of course dia akan macam tak apalah, tak kisahlah berapa banyak pun amount dia, kita akan cuba untuk selesaikan masalah tersebut. Contoh Cik Afiq pergi klinik kan, demam ni kan, pergi klinik. Lepas tu doktor pun cakap, you demam, tapi demam biasa, saya bagi ubat ni, you makan 3 hari, lepas tu you InsyaAllah So doktor tu selesaikan masalah ke tak? Betul. Dia akan bagikan kita sihat lah. Bayaran kita tak tanya bayaran berapa kan. Betul. Janji sihat je, keluar berapa ubat, kita bayar terus kan. Lepas tu tayar kereta tu saya bagi ni. Tayar kereta habis pecah. Pergi kedai kereta tu. Kedai kereta tu tayar ni ada harga 250. Pernah Cik Afiq kata, alah mahalnya, tak nak saya tayar tukar, tinggal sini kereta. Tinggal kereta tak adalah, selalu saya cakap mahal lah, dia murah sikit. Takut tinggal kereta. Tapi dia tu menyelesaikan masalah Afiq tak? Ada harga ni yang ni 250, cuma yang ni harga 200. Betul. Lepas tu kita tengok juga material tu. Berkenaan dengan material CLC sama juga. Sama tayar, contoh tayar. Tayar ni you pakai 4 tahun, garanti dia masih pendek. Sama juga macam CLC. CLC kita bagi garanti sama 5 tahun ke 7 tahun. So sama juga. Salah satu, kita beli barang, kita nak tengok dia punya benefit. Yes, kita bukan sekadar beli barang tak tengok benefit. Sama juga beli obat. Tapi sekarang ni orang sekarang dah berkira-kira. Dia sebelum beli tu dia akan tengok warranty berapa tahun, apa yang benda ni, apa semua. Lepas tu dia compare in terms of harga. Kadang-kadang, dan saya perasan trend sekarang, dia dah tak kisah dah berapa harga. Yang penting dia dapat satu benda yang puaskan hati dia. Macam this is macam benda ni cantik dan kena jiwa dia. Contohlah dekat dalam contohlah macam tadi Cik Takim dah cerita macam mana dia nak deliver dia punya mission. So andai kata macam Cik Aimi pula andai katalah contohlah salah seorang tu, saya tak tahulah macam orang Pantai Timur panggil apa, ketegak Ketegak utara. Kalau Pantai Timur yang macam kerah kepala tu panggil apa? Kerah bedah. Kerah bedah, betul. Kerah bedah. Kerah bedah. Bedah ni macam degil lah. Contoh kalau macam diorang tak nak ikut juga Cik Aimi punya direction tu, walhal Cik Aimi faham direction company, tapi diorang still tak nak ikut, apa tindakan yang boleh Cik Aimi buat? Selain orang kata, tapi janganlah cakap macam kita terus buang dia ke apa, mesti kan ada tu. Cik Aimi cubit ke rotan? Saya tanpa sayang je. Macam apa kerah bedah? Kerah bedah. Dia basically untuk macam ni, sebab tu saya bila kita menjadi seorang leader, it is not an easy job. Saya selalu apa orang kata, macam saya selalu lah explain benda ni dalam story saya, dalam status. Mungkin diorang nak follow, boleh bagi tahu? Kalau untuk follow saya punya personal IG, Aimi Atirah. Aimi Atirah, H tu belakang ada 4. Atirah. Kan? Sambung. Saya ingat nak bagi nombor telefon tadi. Tak payah. Nanti kita letak kat bawah kat description ke. Alright. So basically, bila kita menjadi seorang leader, kita tidak boleh bergantung kepada satu ego kita as a leader. Sebab apa? Setiap daripada orang, dia adalah
manusia ni fitrah dia nak orang care, dia nak orang sayang, dia nak orang macam mana kita nak cakap, dia nak orang ambil tahu pasal dia sebenarnya. Staff ni adalah manusia ataupun team leader. Lepas tu saya nak share juga pengalaman tadi. Saya solat subuh dekat Masjid Setia Alam tu. So saya berjumpa dengan seorang leader dari Takaful tau. And then kita orang ada discussion, which means dia cakap staff dengan team is a very different thing. Dia kata benda tu tak sama. Staff dengan team? Staff dengan team. Staff ni dia kata adalah orang yang kita memang dah bagikan dia kerja tau. Tapi team adalah orang yang menggerakkan kerja tu bersama-sama dengan kita. Faham. Okay, tapi pada masa yang sama pun both adalah human. Okay, bila kita deal dengan human adalah emotion. Okay, so daripada situ sebagai leader, macam mana kita nak take action tu tadi adalah first kali kita kena deal dulu dengan emosi dia. Nak tak nak memang as a leader kita have to. Sebab apa? Sometimes contoh dia datang dengan kita, dia macam marah-marah kita. Okay, things dan yang I ada baca adalah first question that you need to ask him ataupun her is, are you okay? Okay. So, and benda tu saya dah apply dah dekat masjid tadi. Sebab ada seorang makcik yang cuci masjid tu kan, dia datang-datang muka moncong. Lepas tu saya ni kan lelaki, Cubit macam tu. saya dah cakap tanpa sayang tadi. Cik Aimi memang datang masjid tu lepas solat subuh memang mingle seram ke macam mana? Sebab tadi first dia jumpa leader Takaful, lepas tu dia jumpa makcik cleaner. Dia nak tapak makcik tu ke? Tak. Okay. Saya masuk toilet Cik Takim. Kan. Mata-mata cari makcik tu ke? Taklah. So kadang-kadang kita ni manusia, dia macam itulah. Bila kita berada di muka bumi ni kan, dia macam sometimes bila Allah hadirkan seseorang dekat dengan kita, ada sebab dia. So bila saya first kali yang yang Takaful tu tadi lepas solat. So lepas solat tu sempatlah dia tengah siap-siap kan. Sembanglah sekejap. Lepas tu yang dekat toilet tu pula, bila saya jumpa dengan dia tu, dia muka monyok. Saya ni tengah I do some self care lah dekat situ kan. Lepas tu dia muka monyok tu kan, sambil menghempas-hempas dalam tu. Saya memang tak minat lah menghempas-hempas. Saya tanya dia, Kak okey? So kita tak sangka tau, soalan yang kita tanyakan, which is kita rasa benda tu remeh, benda tu sometimes did help her. Lepas tu dia kata, kenapa? Dia cakap kan. Saya bercakap, tak adalah, nampak moncong je saya cakap kan. Saya memang direct Cik Afiq. So, faham kan. So bila kita tegur dia macam tu, mula-mula dia senyap, lepas tu dia gelak. Okay, dia dah gelak. Okay, so the mood is already tak adalah, dia gelak lah kan. Okay. So the mood is already okay. Lepas tu bila dia dah okey tu, ada gap sikit dalam about 2 minutes macam tu, baru dia cakap, saya ni tak boleh cuti. Dia kata, sepatutnya hari ni saya cuti tau. Dia cakap macam tu. Saya kata, oh ya ke? Lepas tu dia pun mendengar lah, saya dengar sama-sama saya do self care semua tu kan. Lepas tu bila dia cakap macam tu, kita pun tahu. Kita tahu bahawasanya setiap orang ni, dia berbalik kepada topik tadi tu, setiap orang ni dia nak diambil tahu. Walaupun dia tu ego tinggi melangit macam dia nak diambil tahu. So as a leader, jangan abaikan benda ni. Walaupun you just spend 2 minutes of your time, just ambil tahu apa masalah dia. Lepas tu dan kita okey, tak apalah kalau macam ni saya convey kepada pihak HR sebagai contoh. Maksudnya kita dah help dia untuk terus kepada department yang terbabit. Sebab tu function kita as a leader. Nak lagi saya branch manager, so saya nak kena tanya staff saya yang ni. Kadang-kadang kita tak nak pun nak busybody ambil tahu kan. Tapi sometimes kalau to affect your work, that is not fair for the company. Kalau that one you can control yourself, you can control your emotion, tapi work you delegate, that's your orang kata your good attitude lah. Sebab bila you dah ada satu manners yang macam tu, you dah ada satu accountability, and company value you as an asset. Faham? Okay. Good talk. Good speech. Tapi kalau macam, yelah, sebab benda ni macam Cik Amy cakap lah, as a leader pun benda tu macam ada satu cabaran juga. Sebab kita kena handle bukan untuk seorang saja. Kita bukan handle diri kita dengan bos. Betul. Sebab kita kena handle diri kita dengan bos. Lepas tu kita nak kena handle staff pula. Maksudnya team bahagian everything semua. Lepas tu kita nak make sure that everything that misi, mission, vision company tercapai. Okay, sebab kita dah cerita macam 2 topik yang agak berat kan. Jadi saya nak macam keluar sedikit topik. Mungkin saya nak tanya Cik Takim lah, dalam ramai-ramai artis dekat Malaysia ni, siapa Cik Takim punya celebrity crush? Saya kan
Wish. Hush. Macam ramai je ni. Malaysia. Kenapa? Select. Tadi. Tak select lah. Sebab kita tak ada kat Malaysia. Okey. Tak apa, nanti kita bagi peluang. Berasa apa Cik Takim? Tak kisahlah siapa-siapa. Saya kan. Aish. Tak ada. Ramai kan? Ramai. Saya tak tahu. Ramai. Siapa yang dah ramai-ramai tu? Siapa yang paling rasa macam, oh ni cantik ni. Bukanlah cantik untuk dibuat bini. Macam cantik lah dia berlakon. Saya cakap bini bos nanti. Tak adalah. Kita pakai tahu kan. Sebab saya tengok perwatakan yang baik. Lepas tu lakonan yang baik. Kadang-kadang lakonan tu menginspirasikan. Okey, faham. Ya. Siapa? Macam mana Siapa? Nanti cakap select pula kan. Tak ada. Tak kisah memang. Tak select. Time boleh select, kita select. Kalau buat masa sekarang ni lah, saya suka buat tengok masa sekarang. Okey, teruskan. saya suka buat masa sekarang lah, sebelum ni pun kan. Saya suka tengok cerita 7 Hari Mencintaimu. Siti Salihah. Yes. Okey. Dia sangat menginspirasi. Tak adalah select sangat, ingatkan luar negara, overseas Korea. Tapi dia sangat menginspirasikan. Ya, betul. Sebab saya pun tengok cerita tu. Dia bagi dekat kita macam satu Feel. Feel yang sebenarnya cerita lakonan dia hidup. Yes. Dan gandingan tu sangat bagus. Betul-betul real tau. Ya. Dia macam situasi yang berlaku sekarang ni. Padahal dia berlaku kan. Sampai kira, oi geramnya apa kat rumah kat TV. Sampai saya Kena cupik tak dengan bini? Kadang-kadang buat cakap, tu cerita je kot, tak payah nak se-feel macam. Tak, saya rasa macam sampai kat sini. Kita rasa sampai kan. Habis tu kalau kira macam dia cerita macam, saya sayang abang, sampailah ke sini. Sama je tu. So kalau Cik Aimi pula siapa? Aimi siapa? Saya tak ada kat Malaysia. Tak apalah, tak kisahlah. Siapa? Pinjam mic. Jangan tak nak bagi saya mic. Tu bulu cik Saya suka Chris Hemsworth. Okay? Chris. Okay, yes, faham. my only Thor. Okay. Kita sebenarnya ada banyak je Thor, tapi dekat bahagian PD production, diorang pun ada hammer tak? Cuma hammer dia tak ada keluar elektrik lah. Hammer dia kalau bagi sakit dia. Kalau ada air benjol. Itu sajalah. The only one lah. The only one. So just macam orang kata apa, yalah sebab ni just crush kan. Yes. Okay, so selain daripada tu, okay, kita dah ni kan, kita berbalik kepada topik-topik hangat lah. Okay, dalam orang kata apa, dalam team, dalam apa semua kan, there's upside down dalam company, dalam team apa semua. So macam mana kita, sebab setahu saya sales ni adalah satu department yang agak mencabar. Sebab it's not easy untuk dapatkan pocket money from others. Tak kisahlah daripada perseorangan ataupun syarikat. So apa cara korang untuk convince people untuk believe that macam you guys punya produk lah yang terbaik? Okay. Cik Aimi start dulu. Okay. Saya Cik Aimi. Saya nanti ucapan Cik Aimi lah. Okay, jadi macam mana kita nak convince? Betul. Okay, satunya, okay, dia bergantung kepada cara kita buat sales juga dulu sebenarnya. Dia, okay, bila saya sendiri yang terjun ke dalam bidang sales, okay, first kali, satunya saya adalah, orang kata background saya daripada construction industry. So itu adalah advantage saya. Jadi cara saya untuk convince people adalah dengan saya akan provide technical and provide advice which is more kepada construction wise. Okay. Tapi on behalf of ID, kita akan bagi juga. Cuma still saya akan tekankan kenapa kena pakai material ni, apa benefit dia, lepas tu apa advantage dan apa disadvantage. Sebab apa yang saya believe adalah kita boleh maju, tapi orang kata macam kita kena letakkan sedikit kejujuran dari segi macam untuk explain disadvantage dia tu. Sometimes bukan untuk disadvantage ni adalah advantage sebenarnya. Betul. Sebab bila kita dah explain bahawasanya okay, dari segi jointing, jointing kalau contoh you nak pasang material ni dekat fasad, okay, we didn't advise kita nak lekatkan silikon tu semua, tak, kita advise letakkan rapat-rapat, so that benda tu tak akan ada crack, kita tak effect kepada material, you tak effect kepada warranty.
Lepas tu you tak akan ada banyak masalah nanti. You just attach sahaja, and benda tu masih lagi boleh kekal sampai bertahun-tahun namanya. So bila sebenarnya orang ni dia nak gain trust adalah with good facts and technical things. Okay, bila itulah cara saya convince dia orang. So bila dia orang tahu bahawasanya okay, baik tanya Aimee, kalau compare dengan contoh ada kompetitor lain kan, A, B, C. So kita adalah C lah, bos saya adalah C. So bila cakap okay, baik tanya Aimee, sebab Aimee lagi tahu yang apa ni. Lepas tu Aimee adalah specialist. And even ada juga orang kata stakeholder ataupun developer ataupun klien lah, I would say. Bila dia tahu kita specialist, dia dah tahu bila datang lagi sampel daripada orang luar lain, so dia akan cakap, Aimee cuba you tengok, nampak tak? So the trust, maksudnya dia akan refer dekat yes, Aimee. dia akan refer. Saya pula pegang satu prinsip saja. Kalau itu adalah rezeki kita. Kalau itu bukan rezeki kita, rezeki orang lain. Sebab kalau Allah hadirkan rezeki kita dari segi orang kata tak dapat dekat sini, insya-Allah dia akan ingat kita, and benda tu akan pergi kepada rezeki yang lain. Betul. Sebab kadang-kadang mungkin contoh Cik Aimee jumpa orang A, tapi orang A ni dia dengar apa explanation kita. Betul. Cuma mungkin rezeki itu bukan dengan dia, dan mungkin apa yang dia cari bukan dengan kita. Betul. Tapi sebab dia ingat Cik Aimee, so mungkin dia boleh cerita dekat orang lain. Yes. So daripada segi situlah, tu adalah satunya. And satu lagi saya nak bagi example di pengalaman saya sendiri lah bila buat sales. Sebab tu kita macam mana pun bila kita buat sales, kita business, kita jangan tinggalkan Allah. Serius. This one is very important. Jadi kalau kita belum baik, kita cuba lagi untuk jadi lebih baik. Sebab apa, setiap hari tu rezeki kita memang dah ditentukan, tapi pada masa yang sama cara kita tu untuk dapatkan balik. Salah satunya benda yang berlaku, saya dah lost tau job ni. Saya dah lost about few thousands. Saya dah lost oleh satu klien ni. Klien ni cakap, alah Aimee, saya minta maaf, kita dah ada orang lain yang yang win untuk projek ni. Sebabnya tak sangkalah pula macam kita punya team ni ada beberapa lagi orang kata macam quotation lain. Okay, lepas tu suddenly the same project kontraktor yang win tu dah tak dekat kita. Okay, faham. So saya cakap okay, I think this is the job lah yang hari tu dah jadi. So daripada segi situ tu nak cakap, kalau itu dah yang dah ditakdirkan rezeki kita untuk kita, dia akan datang balik. And alhamdulillah memang dah close pun job tu. Alhamdulillah. So tak apalah, ada sama juga value dia, cuma lagi rendah sikit lah sebab kita nak pergi kepada klien ni kan. Tapi that one is okay. Yang penting tu adalah rezeki kita. Mungkin bukan rezeki kita banyak ni, tapi rezeki banyak ni, itu masih juga rezeki. Dan macam mana Cik Takim pula? Jangan cakap tadi macam seperti yang Cik Aimee kata. Saya cupit. Okay. Tak boleh cerita? Tak boleh. Tak boleh. Okey, macam pertanyaan Cik Afiq adalah macam mana saya nak convince klien, macam mana nak dapat sale kan? Betul. Okay, that's persoalan. Okay, saya jawab Sila. Salah satu saya akan buat sedekah. Setiap hari saya akan buat sedekah. Sebabnya first dulu saya pernah lost project dalam 1.3 million. Masa tu saya tak, yelah kita masih muda, lepas tu enjoy apa everything kan. Saya lost project. Memang saya rasa tiba-tiba terhentak lah macam kalau dalam Kota Baru panggil cakap apa? Gedegang bukan? Bukit terus. Okey. Jiwa kaca, dia kata. Jiwa kaca. Jiwa. Mendak saya. Serabut perut bukan? Serabut perut semua lah. Sebab macam mana itu kan saya target mendapat kat saya itu. Lepas tu tiba-tiba tak dapat. Memang saya down malam tu. Saya fikir macam mana ni. Lepas tu lepas isyak tu solat isyak kan, saya berdoa. Saya berdoa bersungguh-sungguh sepenuh hati saya. Esok tu klien tu call saya balik. Dan walaupun tak dapat 1.3 juta tu, saya dapat 30% dari situ. So okey lah. Kerja sangat senang. Kerja tak payah fikir banyak tak susah.
memang betul-betul boleh delegate dengan senang je. Mungkin saya tak dapat 1.3 juta tu atas sebab tu Tuhan dah aturkan untuk saya. Saya percaya pada takdir. Tapi nak buat sale ataupun nak buat kerja apa-apa, yang penting you kena doa. Satu, minta dengan Allah. InsyaAllah dapat. Tak dapat hari ni, dapat esok. Tak dapat esok, dapat lusa. Lepas tu berkenaan dengan sedekah, saya ada terdengar ustaz bagi tahu, you nak sesuatu, you kena keluarkan sesuatu. Dan bila sedekah, insyaAllah dia dapat punca rezeki. Dan setiap pagi sebelum ni saya sedekah walaupun RM1. Sedekah ni Mungkin Encik Takim boleh sedekah kita orang air Starbucks lepas ni. Amin. Minta sedekah tak agak-agak. Itu bukan sedekah Itu meminta. tu begitu kan. Setiap pagi ataupun setiap hari. Tapi lebih afdal pagilah selepas subuh. Sedekah subuh. Sedekah subuh kan sekarang ramai orang lebih buat. afdal kan. Tapi kalau tengah hari pun tak ada masalah. Sedekah zuhur pula. Sedekah zuhur. Tapi dalam sedekah tu hari-hari apa yang kita doa waktu sedekah tu kan, you percaya you akan dapat. Salah satu projek waktu lockdown saya dapat projek kerja tu dekat Penang. Saya fikir aku nak kerja ni, aku nak juga. Lepas tu saya buat sedekah, bagi sedekah, ya Allah saya nak projek ni. Lepas tu klien tu bagi, padahal waktu tu jauh lockdown semua kan. Kita dalam waktu dah pun dapat projek. Kenapa tanya saya, kenapa Cik Takim dalam waktu lockdown pun dia dapat projek, elok-elok je dia dapat. Faham. Sebab saya percaya dengan rezeki Allah SWT. Dan memang sebelum ni berbagai-bagai halangan yang saya dapat, berbagai cabaran saya dapat, macam-macam lah. Lepas tu bila keberkatan tu kita dapat, kita nak jumpa klien, klien akan mudah. Dia akan rasa sebenarnya dia dengan orangnya. Kan? Bila kita pergi naik ikhlas, dia datang pun dengan ikhlas yang kita. Faham. Dengan niat kita salah satu. Walaupun kita ada knowledge yang banyak, kita ada skill yang banyak, tapi kita tak ada niat yang betul. Kan? Lepas tu satu lagi yang penting beradab lah jumpa orang klien kan. You kena ada jaga adab, you punya attitude kena okey. Kan? Kita salah satu, sebelum kita nak convince orang tu, kena convince diri kita sendiri dulu. Kan? Convince macam mana tu? Macam aku boleh ke atau macam mana? Aku boleh, aku mampu, tapi dengan cara macam ni. Kan? Ni nak jumpa klien, alah macam mana dia ni, takut ni. Tak confident kan. Faham. Kena confidentkan diri dulu. Lepas tu jumpa klien, bagi tahu, kita bawa solution ke klien. Menyelesaikan masalah klien, bawa satu perkara, saya selesaikan masalah awak. Faham. Sebab tu klien akan confident dengan penyelesaian masalah. Sebab tu kita punya Boss Ivan architecture solution. Dan juga our expertise, your freedom. Yes. Yang tu salah satu kita bawa kat Boss Ivan KB. Besar punya tulisan architecture solution ni. Faham. Yang tu orang dah nampak menyelesaikan masalah arkitek. Dalam dunia construction ni material ni banyak. Betul. Dia bukan CLC ataupun batu saja kan, dia macam memang ada banyak. Kenapa tiba-tiba air mata keluar ni? Sedih pula dengar, tak tahu. Bukan tiba-tiba je. Bila bercakap pertanian, saya pun rasa sedih. Sebab je kan. Sebab kan sebelum ni banyak yang kita tak ikut apa yang orang tu ajar. Betul orang tu cakap, ni nak buat ni macam ni kan, macam ni. Ustaz pun cakap kan, dulu biasalah enjoy kan. Orang muda lupa daratan kan. Kau Kelantan cakap apa? Lupa daratan ke apa ni? Lupa diri je lah. Lupa diri. Okey. Baru nak kenal dunia. Okey, kita teruskan. Salah satu bila datang KL, ya, akulah hero waktu tu kan. Datang KL kot ni KL. Masa ni dah rasa macam nak berparti, darah muda kan. Lepas tu saya punya impian waktu tu, sebab sebelah kilang kecil Boss Ivan dulu, kedai motor, Superbike kan.
Itu salah satu saya bila jam radio Nusil. Hala tuju berubah. dia kita ada matlamat tau. Matlamat diri kan. Matlamat kan. Matlamat apa you nak capai kan. Saya nak capai satu cita-cita saya. Family kan. Motor tu memang wajib kan. Tapi kita selit. Kita pas salah satu kan. Saya punya target diri saya, aku kena convince klien ni. Aku dapat projek ni, aku nak buat ni. Saya rasa dia lebih kurang like macam, saya tak tahu lah, dia kan sometimes kita ada macam law of attraction. If kita percaya, yes of course kita akan berserah pada Allah juga, tapi kalau kita yakin, kita percaya that kita akan dapat benda tu, dia macam tadi lah cakap, benda tu akan jadi slowly datang, benda tu, dan dia dipermudahkan. Satu lagi effort kita. Klien akan tengok kita dekat effort kita. Kita sanggup tunggu dia. Dia janji pukul 10, dia datang pukul 9. Saya dah sampai kat sini. Itu salah satu kita dah dapat win lah. 10 makan cakap. Tak jumpa lagi 10 makan dah dapat. Kan? Jadi tinggal 90. Bawa material semua, lengkap apa semua, jadi 50 jadi. Kan? Ada 50 lagi makan. 50 lagi atas you cakap, you convince, bercakap dengan baik apa semua. Jadi 80. Jadi 80. Automatik you akan dapat projek tu. Okey, dalam banyak-banyak jumpa klien apa semua kan, ada tak macam benda yang rasa macam benda ni macam kelakar, tapi macam kenapa benda tu berlaku? Kenapa maksudnya? Contoh lah, maksudnya macam apa-apa benda yang you guys macam rasa macam benda ni tak boleh lupa. Ataupun something funny, jumpa klien yang macam kelakar ke, yang main-main dan sebagainya. Pernah tak? Kalau saya klien garang Ada klien yang garang? Ada, kena marah macam-macam tau. Ya ke? Marah. Ke sebab Cik Takim ni selalu marah staff ni? Tak ada. Saya paling sayang tim tak. Okay. Sebab dia, kalau orang kata kadang-kadang kalau kita selalu marah orang, kita akan jumpa klien yang garang-garang. Tapi sebenarnya itu adalah cabaran, betul tak? Okey. Garang tu cakap itu klien tu kat KL lah. Pukul 2 pagi saya kena pergi jumpa dia. 2 pagi? Jumpa saya pukul 2 pagi. Takutnya kalau saya dah jumpa, kenapa nak jumpa 2 pagi? Tapi saya fikir aku kena pergi. Okay. You must take responsibility. Apa yang you buat, you kena bertanggungjawab. Saya pergi jumpa klien tu. Sudah lah, saya bawa saya punya kawan lah salah satu itu. Cik Takim takutnya. Jangan takut, kita pergi dengan niat betul, InsyaAllah tak ada apa-apa. Takut kena jual. Saya pergi dalam malam. Saya macam kan. Lepas tu pergi jumpa, memang dia bebel sejam juga dia bebel sampai pukul 3 lebih pun, 3 pagi tu. Lepas tu dia dah habis bercakap, kita pun dah dengar. Kita sebagai seorang sales ataupun konsultan yang untuk dia mendengar nasihat orang lain, kita just dengar je. Tu salah satu sikit atau cara nak jumpa orang yang garang. Dengar, follow je. Jangan lawan dia. Dengar je macam mungkin kita akan cari solution lah untuk ni. Saya minta maaf tuan kalau saya ada salah silap. Saya memang minta maaf kat saya. Sama Hari Raya pasal. Betul. Saya cakap macam tu. Sorry. Kita saja nak okey je. Tapi cara sebenarnya saya sekarang cakap itu. Saya minta maaf tuan. Kalau saya ada salah silap, memang saya minta maaf. Saya akan buat yang terbaik balik. Lepas dia bebel sampai pukul 3.30 kan. Kita nak balik kan. Dia buka dia punya dompet sini. You 300. Siap bagi tip pula. Faham? Saya tak tahu cerita ni. Saya ni kena minta percentage Kita panggil kalau sales apa? Dia punya BDF kan. Bukan lagi satu ni, kalau kita buat commission. Sebabnya cakap you only one yang berani datang. Orang yang tak berani datang, walau saya tengah marah apa semua, you datang you dengan cara yang baik. Jadi bila you datang dengan cara baik, saya akan bagi you cara yang baik.
dia bagi 600 lah, 300 orang. Ya, maksudnya itu adalah untuk effort you guys benar. untuk mendengar. Yelah, sebab sebagai sales pun dia kena tadah telinga juga kan. Tadah telinga. Dia kalau cerita produk kan, macam produk ni dia kena macam kita produk kita kalis air, tahan api. Kalau macam team sales tahan maki. Ya betul. Itu tagline. Tim saya bertahan maki. Dia tahan maki. Tahan maki daripada pelbagai pihak. Okey. Salah satu bermacam cabaran juga akan dapat. Memang pelbagai. Sebab saya dalam Malaysia ni memang lama kan. Lepas tu saya serata negeri. Betul. Macam-macam orang lah. Korporat pun ada. Yang IP pun ada. Okey. Macam mana nak handle VIP, macam mana nak handle korporat, macam mana nak handle macam ni. Sebab kat start kalau saya tahulah, sebab kita kalau nak different level of apa ni pun, cara pun berbeza. Yes, kan. cara berbeza. Okey. So macam mana Cik Aimi pula? Ada tak pengalaman-pengalaman yang macam tak boleh dilupakan? Saya. Oh, saya berpengalaman dalam handle klien-klien ni, tahu. Klien dari mungkin segi Cik yang Takim masalah. datang pukul 2 pagi ni sampai subuh. Tapi subuh tadi dah jumpa kan Makcik toilet kan. Okey. Cik cleaner tadi. Saya ni kebanyakannya datang sebab saya ni jenis yang sebenarnya saya untuk dapat diri saya macam ni, saya jujur sebenarnya saya daripada introvert. So introvert saya lebih dengar. Samalah. Saya tapi orang nampak kita macam extrovert kan. Dia sebenarnya tak, sebenarnya saya akan cepat, energi saya akan depletion tau. Sebab tu kadang-kadang saya lebih suka duduk diam dalam rumah. So apa yang membuatkan kita ni, orang kata I would say special, adalah kita menjadi seorang pendengar yang baik. So dari segi situ ramai saya attract, mostly klien-klien saya ni dia akan bercerita masalah tau. Lepas tu macam-macam masalah yang saya dengar. Tapi yalah, kita pun as a third party kita senyap je lah kan. Okay. Cuma sometimes kita cakap okay, saya boleh tolong dengar je lah cerita kan. Sometimes adalah bagi beberapa solution. Macam-macam. Itu yang inilah yang kata yalah, macam bila ingat balik kelakar. Okay. Lepas tu saya juga ada juga klien yang dia dengan tim-tim project, tim sales yang ni semua, tim Cik Takim semua kena maki sampai diorang dah takut nak collect duit tau. Okay, faham. Lepas tu nanti last saya lah akan jadi kuda yang kuda hantar je lah. Lepaskan pintu, buka pintu kanan, lepas macam tu. Ya Allah. Ya, sebab ni kena kena Okey, ini kena sensor lah tiba-tiba. Tak ada lah. Ya, yang ni daripada tim sales ni kan, ingat tak project? Jangan sebut nama. Oh, ya ke? Jangan sebut nama tu. Projek yang Okey, nanti kita minta tolong ni So yang tu kita kena apa bodoh apa semua. Okay. Kalau binatang dalam zoo tu biasa. Apa binatang dalam zoo? Okey, faham. Itu biasa. Saya tak nak cakap binatang tu, tapi binatang dalam zoo tu adalah biasalah, normal. Okey. Okey. Lepas tu dari segi situ dia orang sampai tak berani tau nak minta collection balik. So saya lah terpaksa pergi menghadap, walaupun macam aduh kenapa lah kita kan, sebab dia maki-maki orang semua. Tapi somehow macam saya cakap tadi, sebab itulah untuk sales you jangan pergi dengan knowledge, you jangan pergi dengan you punya skill, jangan pergi dengan you punya attitude. Jangan, you kena ada semua ilmu. Sebab itulah you kena rasa you tak cukup ilmu lagi. So ada satu ilmu lagi yang kena master adalah psikologi. Psikologi ni penting. Sebab apa? You nak twist otak dia tu satu. Lepas tu you nak convince, so dia memerlukan psikologi. Ketiga, you nak handle masalah dia tu, you kena memerlukan psikologi. You nak kutip balance duit pun kena psycho juga. Saya ingatkan macam kalau kita nak minta hutang daripada member je yang macam susah kan. Tidak, sebelum nak dapat duit maki dulu dapat. Okey, tapi package lah. Patutnya benda tu kena letak tau dalam quotation. Okey, harga sekian-sekian, bawah kena ni, kos maki, kos tahan maki berapa. Cakap hutang memang ramai orang berhutang tapi yulah, biasa orang yang saya cakap, saya ada selit sikit kan. Kita nak minta orang hutang dengan kita ni susah kan. Betul kan? Padahal dia berhutang kita. Betul. Tapi itulah kelakarnya. Tapi tu kadang-kadang kena main psikologi untuk dia bayar. Kadang-kadang sampai tahap nasib baik tak pergi tu basuh depan tangga rumah dia je kan. Ya ke? Nak dapat sesuatu. Betul tak Amy? Betul, setuju. Sebab apa? Bila kita nak psycho dia kan, kita tahu kat mana trick dia. Contoh, saya pun perhatilah
okay, semua yang pergi semua lelaki, semua dah kena maki. So takkan saya nak kena maki juga. So saya pergilah, saya cakap okay, cik sekian. Saya Aimi sekian. Saya cakap untuk ni boleh tak saya nak tahu ada lagi tak yang berkaitan masjid ni yang masalah ke apa yang saya boleh tolong cik untuk settlekan. Saya cakap sebab saya nak buat collection power slip, saya nak buat collection payment, boleh tak? Lepas tu dia kata hari tu cakap ni lampu ni. Saya pun tanya tim balik, ada settle ke belum? Dia pun cakap dah settle. So saya cakap balik, cik, so dah settle apa semua, boleh tak cik buatkan paperless payment? Lepas tu saya pun bagilah semua bukti. Lepas tu dia dah cool down. Dia kata okay, tak apalah, nanti saya transfer. Dia cakap macam tu. Lepas tu dia tak transfer lagi. Masa tu kita pun dah takut kena maki lagi sekali kan. Faham. Lepas tu saya pun cakap cik, boleh tak kalau cik tak keberatan, tolonglah saya, sebab tu wording psikologi sangat penting. Sebab benda tu akan attract. Yes, betul, dia akan attract mindset orang yang nak ni. And macam contoh dari segi Cik Afiq beritahu tadi kan, saya nak selit sikit ilmu psikologi tu adalah subconscious mind. Dia melibatkan subconscious mind. Subconscious mind ni lah yang akan buat law of attraction. Bila kita dah pagi-pagi kita dah manifest, kita dah cakap yes aku boleh buat, yes aku boleh capai stage hari ni, yes aku boleh jumpa orang, yes aku boleh buat, and I am good enough to deliver for today's task. So manifest dah ada, subconscious mind dah berfikir. Sebenarnya dia bukan buat pagi tau. Subconscious mind kena buat malam, sebelum tidur. Yes, sebelum tidur. So bila you dah tidur, subconscious you dah moving. So dia yang akan planning. Sebab tu you bangun pagi, you akan okay, hari ni aku dah subuh, aku dah ni, aku nak buat ni. Dah ada. Sebenarnya you dah ada planning, dah reprogram dalam kepala. Okay, so lepas tu lah barulah akan ada law of attraction. Situ. Faham. Okay, kita pun rasa macam dah dalam penghujung rancangan. Macam penghujung rancangan. Okay, setiap orang dia akan ada orang kata apa, kata-kata semangat everyday that macam you guys pegang. Contoh macam saya jenis macam anything kita try je buat dulu. Sebab from that kita akan learn dua benda. Kalau kita berjaya, ada sebab kenapa kita kena berjaya. Dan kalau kita gagal, kita boleh belajar daripada benda tu dan untuk kita upgrade diri kita untuk jadi lebih baik. So macam mana dengan Cik Takim? Saya kata-kata semangat saya. Cik Takim duduk. Cik Aimi dulu lah. Cik Aimi dulu. Cik Aimi dulu. Okay, saya macam saya itulah macam saya ni bercita-cita tinggi. So saya nak jadi seorang yang hebat. Seorang yang hebat, tak kisahlah siapa-siapa. And even sometimes I always dream that I want to be a datuk. Kan. So yelah, walaupun benda tu orang nampak simple apa semua, so tapi tak apalah, that is my ambition. Capai ke tak capai ke tu nanti. Tapi action kita untuk capai tu macam mana. So bila kita nak jadi datuk, mesti kita kena berjaya. Bila kita nak berjaya, mestilah kita kena dapat banyak ilmu. So bila kena nak banyak ilmu, mesti kita nak jumpa orang kan. So daripada situ dia akan attract daripada sikit. So dia akan breakdown kan apa yang saya nak. Satu benda yang saya pegang adalah saya anak sulung. Kita kembali kepada cerita awal tu. Saya anak sulung, saya cucu sulung, saya ada family untuk saya jaga, dan saya ada family untuk saya bagi time freedom, dan saya ada family untuk saya bagi financial freedom. So that is my purpose of life. And saya juga nak Boss 7 satu hari nanti, orang panggil, maksudnya ni harapan saya lah ni, suatu hari nanti boleh bagi banyak sangat benefit kepada masyarakat, sebab saya pentingkan kepada maslahah ammah. Alhamdulillah. Semoga kita berjumpa lagi. Macam mana dengan Cik Takim pula? Ustaz Aimi. So macam kata-kata semangat saya setiap pagi. Saya bersemangat untuk buat sesuatu adalah sebab untuk saya punya family. And saya tengok saya punya family. Saya dengar kata-kata family saya, percakapan family yang itu adalah menjadikan saya lebih bersemangat setiap pagi. Apa yang jadi pun aku lantak hari ni lah. Tapi yang penting aku buat untuk family aku. Faham. Sebabnya one day saya nak jadi seorang yang berjaya ataupun tauladan untuk orang lain dan family saya. Nak jadi contoh yang baik untuk keluarga saya, untuk anak saya. Yang tu salah satu saya punya semangat. Saya takkan luntur walaupun sikit pun. At least orang langgar saya ke buat apa kat saya tak pernah fikir untuk saya down, untuk saya kecewa, nak menghadap benda tu hari-hari kecewa. Tak.
Takkan sebabnya saya ada orang yang memerlukan saya kat belakang lagi ramai. Sama tambah family saya dan orang sekeliling yang memerlukan bantuan. Sebab kita ada talent di kita ni, diberi anugerah untuk kita boleh pergi jauh lebih depan lagi untuk kita bantu orang lain. Kita buat hari-hari ni bukan untuk diri kita saja, untuk orang lain. Kita fikir macam tu je, sama macam Cik Aimee cakap. Untuk keluarga kan. Lepas tu untuk orang lain juga, manfaat pada orang lain. Lepas tu untuk syarikat sekali. And that's bila dah diberikan tanggungjawab. Itu salah satulah. So itu dia kata-kata semangat daripada orang kuat daripada team sales kan. Team sales dalam bahasa Melayu dia adalah team apa? Sales? Jualan. Lupa dah. Team macam tak sedap lah, macam team sales lah. So daripada Cik Aimee, daripada KB branch, lepas tu Cik Takim untuk HOD bahagian sales yang berada di Penilah di Kelang kan. So itu saja daripada kami. So kita akan jumpa lagi insya-Allah di masa akan datang. Bye. Bye. Assalamualaikum.